Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini insya-Allah seperti yang telah dimaklumkan adalah berkenaan sinar cahaya ayat Al-Kursi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat, kedudukannya pada nombor ayat yang ke-255. Ayat tersebut dikenali dengan ayat Al-Kursi. Para ulama ketika membincangkan tentang kelebihan ayat kursi ini mengatakan bahawa ayat kursi ini merupakan penghulu segala ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan, dia penghulu. Maknanya dia yang mengetuai segala ayat-ayat dalam Quran. Sebagaimana Nabi pernah mengisyaratkan, likulli syai'in sanam, wa sanamil Quran suratul Baqarah, wa fiha ayatun hiya sayyida ayil Quran, hiya ayatul kursi. Nabi menyatakan segala sesuatu memiliki puncaknya. Kalau bahasa Inggerisnya, setiap sesuatu ada dia punya pinnacle-nya, peak, zenithnya. Dan yang menjadi pinnacle of Quran adalah surah Al-Baqarah. Dan di dalamnya ada ayat yang dipanggil sebagai penghulu segala ayat, yaitu ayat kursi. Maka itulah yang kita nak bincangkan malam ini. Sebuah ayat yang kita amalkan tetapi jarang kita ketahui kepentingan dan fadilatnya. Nabi pernah menyatakan, inna ismullahil a'zam lafi salasi suwar, suratul Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Sesungguhnya kata Nabi, nama-nama Allah yang paling agung dalam 3 surah Quran. Yang mana pertama dalam surah Al-Baqarah, yang kedua surah Ali Imran, yang ketiga surah Taha. Para ulama mengkaji apakah 3 ayat tersebut. Pertama dalam suratul Baqarah, apakah ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang kita sudah hafal. Dalam Ali Imran kata ulama ayat 1 hingga 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama sahaja. Surah yang ketiga surah Taha ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zalma. Surah Taha ayat 111. Dan tunduklah semua muka merendah diri di hadapan Allah yang hidup maha kekal, senantiasa mengurus makhluknya, dan rugilah orang yang melakukan kezaliman. Itu sebab tuan-tuan, kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu bukan kalimat sebarangan. Nanti saya akan terangkan bagaimana apabila turunnya ayat kursi, kosong dunia daripada hantu, jin, setan, pontianak, macam-macam. Lari semua. Kenapa? Kerana datangnya surah ayat ini, yaitu ayat kursi. Persoalan, mengapakah ayat ini disebut ayat kursi? Adakah kursi itu seperti kursi yang saya duduk di sini? Ramai orang bikin pantun. Ada para pemimpin dalam pemilu pilihan raya belum dapat jawatan, hari-hari baca ayat kursi. Sudah dapat kursi, lupa sama ayat. Itu ramai manusia begitu. Memang kalau kita sebut kursi, memang dalam surah atau ayat ini ada perkataan kursi. Tapi apakah maksud kursi di sisi Allah? Ianya bukan kursi dalam erti kata chair, tidak. Tapi kursi ini ialah tempat duduk yang sangat megah, yang mempunyai martabat. Kata ulama, ia adalah syiar kebesaran Allah, meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Para ulama yang membincangkan hal kursi ini menyatakan bahawa kursi ini salah satu daripada makhluk Allah. Seperti mana kata Ibnu Abbas, innahu mawdi'ul qadamai Allahu Azza wa Jalla. Kursi ini adalah tempat letaknya kedua kaki Allah Ta'ala. Jangan dibayangkan kaki Allah macam kaki kita, ya. Itu tidak ada keperluan dibayangkan malam ini. Tapi sebagai gambaran, ianya satu tempat yang sangat mulia. Cuma saya ingin memperbetulkan sedikit kepahaman. Kursi bukan arash. Arash adalah arash,
kursi adalah kursi. Arash itu lebih besar daripada kursi. Dalam satu hadis Nabi pernah menyatakan, inna samawati was sab'i wal ardina sab'i binisbati lil kursi kahalqati ulqiyat fi falatin minal ard. Nabi menyatakan bahawa sesungguhnya langit dan bumi yang 7 lapis ini nak dibandingkan dengan kursi Allah, itu bagaikan gelang yang dilempar di tanah yang lapang. Dan kalau nak dibandingkan arash Allah dengan kursi, itu bagaikan tanah lapang dibandingkan dengan gelang. Artinya kursi itu lebih kecil daripada arash, arash lebih besar daripada kursi, tetapi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi lebih kecil daripada kursi. Ini tak payah bincang banyak-banyak, nanti kita pening kepala. Kursi, ini dinamakan ayatul kursi. Baik, bilakah diturunkan ayat ini? Ayat ini diturunkan selepas hijrah. Ketika ayat ini diturunkan, kata ulama, beribu-ribu malaikat mengiringi penurunan ayat ini. Mana edisinya, pengiringnya, liaison officernya, macam-macam. Beribu-ribu malaikat. Sampai makhluk-makhluk yang lain heran. Apa istimewa kali ini Allah Ta'ala menurunkan ayat dengan diiringi oleh ribuan malaikat. Biasanya barangkali ayat yang turun dari Allah kepada Nabi kita, itu pengiringnya barangkali 2-3 malaikat sahaja. Kali ini ribuan malaikat. Apa sebab? Kerana kemuliaannya. Dan ulama menyatakan, ketika ayat ini turun, syaitan dan iblis gempar, terkejut, lari lintang pukang. Takut betul mereka kepada turunnya ayat kursi ini. Apabila sampai sahaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memanggil Zaid bin Sabit untuk terus tuliskan ayat ini. Kebiasaannya Nabi tidak suka ditulis-tuliskan, takut tercemar. Tapi special case untuk ayat kursi terus dirakamkan. Tujuannya untuk disebarkan kerana baiknya fadilat di sebalik ayat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah ayat kursi. Ayat kursi yang disebutkan sebagai ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Pernah satu ketika Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dalam hadis Nabi memanggil Ubay bin Ka'ab ini dengan nama Abu Munzir. Nabi bertanya, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, yakni wahai Ubay bin Ka'ab, atadri ayyi ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Tahukah kamu apakah ayat dalam Quran yang paling mulia dan agung sekali? Ketika itu, qultu, katanya, aku berkata kepada Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Ubay, hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Nabi bertanya lagi, ya Abul Munzir, atadri ayyul ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Tahukah kamu apa ayat Allah yang paling agung sekali? Maka ketika itu Ubay pun menjawab, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka dia pun menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnika ilma Abul Munzir. Nabi ketika itu lantas mengetuk atau memegang dada Ubay bin Ka'ab. Lalu dia mengatakan, wahai Ubay bin Ka'ab, semoga dipermudahkan ilmu Allah kepadamu, wahai Abu Munzir. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Tuan-tuan sekalian, 2 kali Nabi bertanya, apakah ayat yang paling agung sekali? Jawapannya adalah ayat kursi yang sering kita amalkan. Persoalan, mengapakah ayat kursi ini paling digeruni oleh syaitan dan amat disegani oleh malaikat, ditakuti oleh hantu jembalang? Apa sebab? Kata ulama, kerana di dalam ayat ini ada 3 tauhid yang terkumpul, yang jarang-jarang berkumpul pada ayat-ayat Quran yang lain. Yaitu dia ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Tak banyak ayat Quran yang boleh rangkum ketiga-tiga ini. Ulama mencari di manakah ayat ini yang bersifat uluhiyah. Ayat yang bersifat uluhiyah adalah Allahu la ilaha illa huwa sampai situ, uluhiyah.
Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Itu uluhiyah. Ilahnya Tuhan pada ayat tersebut. Ulama kaji lagi, di manakah yang disebut sebagai tauhid asma dan juga tauhid sifat? Jawapannya adalah pada Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Itu sifat dan juga asma-nya. Gabungan dua ayat sudah menjadi dua tauhid di situ. Yang ketiga kata ulama adalah tauhid dari segi penafian terhadap kekurangan sifat Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Itu penafian. Jarang ada Quran menafikan kekurangan Tuhan. Tapi dalam ayat kursi itu wujud. Itu istimewanya surah ataupun ayat kursi. Kemudian di manakah tauhid rububiyahnya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yaitu penetapan rububiyah Allah. Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi. Nah, di sini istimewanya ayat kursi. Yang faham-fahamlah. Kalau yang tak fahamlah. Ini kena mengaji akidah. Saya kira ramai yang tak faham sangat. Ikutlah Ustaz, rububiyah aku uluhiyah aku. Cerita lagi lah, cerita yang lain lah pula Ustaz. Baik, saya stop di situ. Apalah keutamaan ayat kursi ini? Ini lebih faham mudah. Pertama, kata ulama, keutamaan ayat kursi ini ialah membenteng kita daripada gangguan setan. Ini nombor 1. Membenteng kita dari gangguan setan. Tuan-tuan sekalian, setan ini dia ada satu kelebihan. Dia boleh menggoda kita dalam keadaan kita tidak nampak kepada dia. Dia nampak kita, kita tak boleh tengok dia. Termasuklah suku sakat setan, jin misalnya. Itu juga masalah. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tuan-tuan kalau nak tahu jin ni ada ataupun tidak, malam ni boleh test. Tuan-tuan balik ke rumah, nanti kita habis jam 10 lebih kurang. Tuan-tuan sampai di rumah jam 10.30, 11. Nak tahu ada jin? Baik. Tuan-tuan masuk dalam rumah. Sebelum tutup pintu, U-turn pusing belakang. Cakap seorang-seorang. Ini rumahku, korang semua jangan masuk. Assalamualaikum, bye-bye. Tuan-tuan cakap. Percayalah cakap saya, kalau tuan-tuan bilang begitu, ini bulu roma semua naik. Apa sebab? Ada yang follow. Jin favorite dia follow orang. Itu favorite. Itu yang perempuan sering saya pesan. Terutama yang gadis-gadis, anak dara ni, jangan malam-malam, jangan make-up sangat. Jangan. Nanti ramai yang ikut. Jangan. Sebab jin, malam kita, siang dia. Siang kita, malam dia. Sekarang, ini siang dia ni. Ini memang dia tengah waktu kerja dia ni. Office hour dia. Jadi kita tak boleh nak marah. Ini waktu dia. Ini untuk anak dara saja. Yang makcik-makcik tak ada masalah. Dia jin satu perangai. Orang punya dia tak usik. Itu perangai jin. Dia tak usik hak milik orang. Yang kosong itu dia ambil. Itu yang kadang-kadang ada kita jumpa orang payah nak dapat jodoh. Apa sebab? Ada jin sudah cuk sama dia. Dia tak kasih orang kacau. Kita kalau orang Nepal nak sama kita, insya-Allah boleh lawan lagi. Kalau orang Bangladesh kacau kita, boleh lawan lagi. Tapi kalau jin sudah kacau, itu masalah betul. Itu tak boleh buat apa-apa, mesti mau berubat. Tetapi segalanya boleh dielakkan dengan mengamalkan ayat kursi. Dulu ada satu kawan saya, dia orang Darussyifa. Dia pandai ubat-ubat orang ni lah. Saya tak pandai, suka kawan saja. Dia pernah share satu cerita sama saya. Dia nak cerita tentang jin, memang dia boleh ikut kita ke mana-mana. Ada satu kes di Kuantan. Satu couple ni anaknya kecil lagi dalam 3 bulan. Tiap-tiap malam jam 1 pagi mesti nangis. Dah 3 malam. Panggil ustaz ni, biasalah kalau Darussyifa yang perubatan tradisional, nak pagar rumah, mau bawa garam lah, bawa ladi hitam lah, black pepper, macam-macam lah, seasoning, nak macam-macam nak buat ni. Jadi dia pun datang. Dia cek, dapat dialog dengan satu ekor jin. Dia tanya jin, awak datang dari mana? Jin tu jawab. Jin tu menyorok dekat siling rumah dia. Awak datang dari mana?
Dia kata, saya datang dari Perak. Perak sana, datang Kuantan. Awak datang naik apa? Naik motor. Motor siapa? Rupanya bapa kepada budak ni, dia geng superbike-nya. Duduk. Harley Davidson punya geng. Dia kata, aku suka tengok dia punya motor. Jadi aku naik motor dia sampai Kuantan. Kau duduk dekat mana? Dekat plate. Dia duduk dekat plate sampai Kuantan. Yang ada motor besar, jaga-jaga. Ini main-main ni. Jangan make up sangatlah. Sebab jin sama macam kita. Kalau kita suka tengok Ali Davidson, wow cantik. Jin pun sama. Wow cantiknya. Bezanya kita tengok tak boleh naik. Jin dia boleh naik. Tuan-tuan pakai kereta mewah. Hati-hati. Bukan orang saja. Wow Audi. Wow S-Class. Jin pun sama. Wow. Tapi beza dia boleh masuk. Jadi ini jin sudah ikut bapak budak ni balik sampai Kuantan. Bayangkan Ipoh sampai Kuantan 5 jam dia boleh duduk atas motor. Jadi dia sudah duduk itu rumah, budak dia boleh nampak. Kita dah tua tak nampak. Sebab dia siapa nak tengok jin, dia mesti ubun-ubunnya masih lembut. Kita ni dah keras dah, tak boleh tengok lagi. Budak boleh nampak. Itu sebab nangis. Jadi hati-hati tuan-tuan. Sedari-sedari pun hati-hati. Balik baca ayat kursi banyak-banyak. Baca ayat kursi. Nabi pernah menyatakan dalam satu hadis, "Iza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi menyatakan, apabila kamu masuk ke tempat tidurmu, maka lazimkanlah membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sehingga habis ayat ini. Maka sesungguhnya Allah akan sentiasa menjaga kamu dan setan tidak akan boleh dekat pada kamu sampai pagi. Tapi nanti sudah pagi, baca lagi, renew kita punya permit. Baca lagi. Dia memang kena ganti-ganti. Tak boleh sekali baca, boleh pakai 3 hari. No, mesti habis sampai pagi, baca lagi. Amalkanlah. Jadi ini malam, balik rumah, sebelum tidur biasa kita jarang baca apa-apa. Kali ini baca ayat kursi. Ayat kursi. Selalu orang komplain, Ustaz saya tidur kena tindih apa macam. Tindih tengok siapa tindih. Kalau orang itu susah saya mau tolong. Tapi kalau tak nampak, itu insyaAllah. Baca ayat kursi. Tapi kadang manusia, kalau sudah panik, dia tak boleh baca apa-apa. Saya pernah jumpa satu orang, dia ni jenis panik. Kalau misalnya dia bawa kereta, kan kalau kita pergi kampung-kampung, kalau driving tengah malam, pokok pisang, kalau kena embun, dia jadi warna kilat putih saja. Kalau dari jauh macam Pontianak tau. Jadi bila dia nampak, dia sudah takut. Okey, Ustaz selalu pesan, nampak benda takut, baca ayat kursi. Dia kata, saya tak boleh baca Ustaz. Apa pasal? Saya tak tahu, tak keluar ayat kursi lah. Habis apa baca? Saya baca usolli fardhu zuhri. Tak boleh keluar ayat kursi. Ni paniknya pasal. Ada orang pernah tanya saya, Ustaz saya kena tindih. Saya baca ayat kursi. Sama saja, tak ada perubahan. Ada satu histeria dekat Pahang, pernah berlaku satu sekolah agama, histeria. Pelajar perempuan semua nampak Pontianak semua. Oh, semua sudah jerit. Jadi datang ustaz-ustaz baca ayat kursi. Budak-budak yang kena histeria ni semua kerasukan jin. Kita baca ayat kursi, dia boleh sama-sama baca sama kita, berjamaah, apa macam. Kita baca Allahu la, dia pun sama Allahu la ilaha illa, apa macam. Di sini saya ada bertanya kepada orang yang pandai-pandai mengubat ini, kata mereka, kalau dengan makhluk halus, memang dia takut dengan ayat kursi. Tetapi, kalau nak bagi dia lebih takut lagi, bacalah ayat kursi itu dengan 7 waqaf. Apa arti 7 waqaf? 7 tempat perhentian. Caranya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Stop. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Stop. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sambung lagi. Man zal ladzi, yang tadi stop. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Stop. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Stop. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Stop. Wala itu mesti diputuskan daripada ayat yang sebelumnya. Di situ kata setengah yang pandai boleh menyebabkan jin lari lintang pokang. Tapi susahlah nak ingat. Kalau tuan-tuan nak 7 kali berhentilah, 8 kali berhentilah. Macam sekarang boleh teori lah. Kalau dah jumpa Pontianak depan apa macam? Tuan-tuan pergi kampung-kampung kan. Kadang dia jalan. Baru ni ada kawan saya penceramah. Mau pergi ceramah maulud. Masuk kampung. Kampung tu nama Kampung Ketam. Kampung Hulu betul. Maghrib. Daripada simpang depan nak masuk simpang dalam. Jalan boleh jalan satu kereta saja. Dia cerita sama saya, maghrib dia nampak satu perempuan, baju hitam, kain hitam, rambut panjang. Dia pun nak berhenti takut fitnah, ustaz bawa girlfriend, dia pun tak berani berhenti, dia jalan saja. Sampai dalam dia tengok perempuan tadi dah sampai dulu. Tanya kau apa baca? Aku tak ingat apa mau baca. Ini penceramah pun tak boleh ingat lah bila dia sudah panik. Jadi cara mudah, saya kasih tips. Di pasaran sekarang, sudah jual CD lah. Sudah ada CD. Dia panggil Ruqyah Syar'iyah. Ini bukan promosi, saya tak ada bikin album punya. Cari sendirilah. Dia CD Ruqyah Syar'iyah. Orang sekarang semua pakai subkon semua, main sub-sub saja. Jadi kalau kita mau masuk rumah, baru bikin rumah, baru sudah renovate, refurbish, nak duduk takut ada jin, sekarang orang pasang CD. Dalam tu ada bacaan Quran, ada baca ayat kursi, wala ya'uduhu itu sampai 7 kali wala ya'uduhu, wala ya'uduhu, wala ya'ud, macam-macam lah. Nak buat sendiri tak ingat lah tuan-tuan. Dia ada azan 4 penjuru macam-macam. Jadi sekarang dah senang. Dulu susah. Dulu kalau ada hantu apa, kena panggil ustaz datang azan 4 penjuru. Sekarang pakai CD saja. Ada orang download dalam telefon pun ada. Dia pasang telefon saja. Macam-macam lah. Tapi ini semua memang ada jaminan daripada Nabi bahawa syaitan memang sangat takut dengan ayat kursi. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW satu peristiwa yang berlaku kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Khilaf ulama, ada mengatakan berlaku kepada Abu Hurairah, ada yang mengatakan Muaz bin Jabal. Tak kiralah siapa-siapa pun, tetapi peristiwa ini sabit sahih pernah berlaku di zaman Nabi. Saya ambil yang riwayat Abu Hurairah. Ada kisah mengatakan pada satu ketika Nabi pernah memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk menjaga wang zakat sepanjang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ramai orang bayar zakat fitrah. Jadi wang itu dikumpulkan, disimpan di sebuah tempat. Jadi Abu Hurairah diminta untuk menjaga simpanan tersebut. Maka kata Abu Hurairah, pada satu malam datang seorang lelaki. Lelaki ini dia mencuri beberapa sumbangan yang diberikan. Zaman dulu zakat ini bagi makanan. Jadi makanan ini dicuri oleh lelaki ini, dibawa lari. Kemudian Abu Hurairah pun bila tahu budak ini sudah curi, ditangkap budak ini. Bila sudah ditangkapnya, budak ini pun menyatakan bahawa saya ini mencuri ini sebab untuk keperluan saya. Keluarga saya lapar, saya tidak makan lagi, mak saya semua tak makan. Jadi Abu Hurairah membebaskan lelaki tersebut. Kemudian Abu Hurairah keesokannya bercerita kepada Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tadi malam ada saya nampak satu orang lelaki, dia datang curi zakat kita, makanan kita. Jadi saya sudah tangkap itu budak, dia pun janji tidak mau lagi akan datang. Maka kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, budak itu dia akan datang lagi. Kamu tengoklah nanti. Nanti malam dia lagi datang. Walaupun dia bilang sama kamu dia tak akan datang, nanti malam dia datang lagi. Kamu tunggu sajalah. Jadi Abu Hurairah malam tu dia tunggu. Pada malam yang ketiga, ketika dia menunggu, dia dapat tangkap pencuri ini tadi. Bila dia sudah tangkap, dia ugut. Mau bawa dia jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi bila budak ini nak ditangkap, nak dibawa kepada Rasulullah, jadi lelaki ini lantas mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai saudara, tolong lepaskan saya. Kita lupakan kejadian yang tadi. Lupakanlah. Saya akan bagi awak satu hadiah kalau awak tolong lepaskan kepada saya. Apakah hadiah itu? Kata Abu Hurairah. Kata lelaki ini,
saya akan ajarkan awak satu ayat. Yang mana ayat ini kalau awak amalkan, Allah akan beri manfaat kepada kamu dengan ayat ini. Kata Abu Hurairah, okey, apakah ayat tersebut? Maka lelaki itu pun mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi la yazalu 'alaika minallahi hafizan wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbiha." Kata lelaki ini, kalau saudara mau tidur nanti malam, sebelum tidur bacakanlah ayat kursi. Nanti Allah akan menjaga saudara sampai pagi dan syaitan tidak boleh mendekati juga saudara sampai pagi. Lalu Abu Hurairah pun membebaskan lelaki ini. Bila sudah bebas, Abu Hurairah cerita kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tadi malam lelaki yang tuan kata datang, ya memang dia datang lagi ya Rasul. Lalu saya lepaskan, cuma sebelum dia lepaskan, dia bagi saya satu petua, satu ayat. Ayat ini kalau saya baca begini. Apa kata Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzubun." Kata Nabi, sesungguhnya lelaki itu telah berkata benar, walaupun sebenarnya dia seorang pembohong. Abu Hurairah jadi confused. Ini macam mana pula? Dia ini cakap benar, tapi dia pembohong ya Rasulullah. Maka Nabi tanya, "Engkau tahu tak siapa yang datang sebenarnya mencuri-curi barang kita tiap-tiap malam?" "Tak tahu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Zaka syaitan." Itu adalah setan. Setan tazkirah sama kamu. Hadis sahih riwayat Bukhari. Bayangkan tuan-tuan, setan sendiri sudah tazkirah kepada Abu Hurairah kemuliaan ayat kursi. Mana sebelum saya malam ni tazkirah, setan dah tazkirah dulu lagi. Setan dah lama kasih tahu kepada sahabat, baca ayat kursi kerana aku pun takut sama ayat kursi. Bayangkanlah. Itu sebab malam ini amalkanlah ayat kursi. Ini yang pertama. Syaitan sangat takut dengan bacaan ayat kursi. Yang kedua, kata ulama, membaca ayat kursi ini boleh menjadi penyebab untuk kita mendapat syurga Allah berdasarkan hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Nabi pernah menyatakan, barang siapa membaca Quran selepas selesai salat, maka tidak akan ada yang menghalangnya untuk masuk surga. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dan dinilaikan sahih oleh Albani. Kalau lepas salat tidak banyak zikir pun, bacalah ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai habis. Berapa kali nak baca, itu terpulang kepada kemampuan masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, keagungan ayat ini, kata ulama, adalah kerana ianya lebih agung daripada langit dan bumi. Lebih agung. Seperti yang saya sudah nyatakan tadi, bahawa ayat kursi ini, dia lebih besar daripada bumi, langit, tetapi kecil sedikit daripada arasy. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa hikmah kita membaca ayat-ayat kursi ini? Berkenaan tentang fadilat membaca ayat kursi ini, ada diterangkan oleh ulama. Ulama menyatakan ada 99 hadis yang menerangkan tentang fadilat ayat kursi ini. Dan hadis-hadis tersebut ada juga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ada juga daripada ulama-ulama hadis yang lain. Artinya banyak fadilatnya. Kita akan kongsi malam ini, mudah-mudahan ada yang terpancing gairahnya untuk membaca ayat kursi. Pertama, dalam satu hadis Nabi pernah menyatakan, orang yang selalu membaca ayat kursi, dia akan dicintai oleh Allah, dan Allah akan memeliharanya sebagaimana Allah memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hadis yang menyatakan, sesiapa yang berwudu kemudian dia membaca ayat kursi satu kali, nescaya Allah akan meninggikan darjatnya setinggi 40 darjat. Dan Allah akan mendatangkan para malaikat menurut bilangan hurufnya untuk berdoa kepada orang ini sehinggalah ke hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi, sesiapa yang membaca ayat kursi sebelum keluar dari rumah, maka Allah akan mengutuskan 70,000 malaikat untuk mendoakan keampunan orang ini, dan Allah memakbulkan doa tersebut. Yang ini saya pernah sampaikan tazkirahnya sedikit masa dahulu. Malaikat 70,000 mendoakan orang yang membaca ayat kursi. Keempat,
sesiapa yang sentiasa membaca ayat kursi, nescaya Allah kurniakan kebaikan kepada ahli rumahnya dan juga kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa yang membacanya, maka dia akan menghilangkan rasa marah, dijauhkan bala bencana dan dijauhkan gangguan syaitan. Itu yang kelima. Yang keenam, sesiapa yang membacanya ketika di dalam kesempitan dan kesusahan, nescaya Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Dan jika seorang itu miskin, Allah akan jadikan hatinya kaya. Dia tidaklah dia miskin terus jadi kaya, tidak. Kalau dia miskin tetap miskin, tapi hatinya itu kaya. Hati yang kaya itu penting. Ada orang kaya hati miskin, itu pun tak guna, tak cukup kehidupannya. Kemudian yang ketujuh, Nabi menyatakan, sesiapa yang pulang ke rumah membaca ayat kursi, Allah akan hilangkan segala kefakiran di depan matanya. Ini untuk tambah rezeki. Banyakkan membaca ayat kursi. Kemudian siapa yang membaca ayat kursi, nescaya Allah akan mengutuskan malaikat untuk menulis kebaikan kepadanya, menghapuskan keburukan daripadanya. Daripada detik dia membacanya sampailah esok pagi. Yang kesembilan, Nabi mengatakan, ayat kursi yang dibaca dengan khusyuk, insya-Allah boleh menyebabkan syaitan dan jin terbakar. Yang ke-10, sesiapa membaca ayat kursi sebanyak 170 kali. Ini bagi orang yang dah pencen boleh buat ni. Orang yang kerja tak sempat ni tuan-tuan. Dah pencen bukan ada kerja. Lepas subuh, sementara tunggu zuhur, boleh baca ni 170 kali. Kalau siapa boleh amal 170 kali, caranya ialah di waktu tengah malam, kemudian diikuti oleh solat hajat misalnya, insya-Allah akan berhasil hajatnya 170 kali. Baca daripada pagi sampai zuhur, ataupun zuhur sampai asar, ataupun dari maghrib sampai tengah malam. Kemudian tengah malam nanti solat hajat, insya-Allah dia punya request itu cepat, permohonan itu diterima. Sebab special, dia fast lane, sebab dia ada baca ayat kursi. Siapa yang membacanya, beramalkannya 170 kali itu tadi juga, akan memperoleh hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu payah menghafal Quran, payah untuk mengingat sesuatu, banyak membaca ayat kursi, boleh meningkatkan kecerdikan dan terang hati. Siapa yang sedang berada di persimpangan, dilema, tidak tahu memilih antara dua perkara, atau menghadapi kesukaran, kesempitan rezeki, bacalah ayat kursi banyak-banyak dalam satu hari, dipermudahkan segala urusan tersebut. 170 kali untuk orang pencen lah. Yang ke-11, siapa yang baca ayat kursi dengan khusyuk setiap kali selepas salat fardu. Dia perlu digarisbawahkan perkataan baca dengan khusyuk. Kalau baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm itu tak khusyuk. Khusyuk ni makna memahami setiap perkataan yang diucapkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca dengan khusyuk, maka dijanjikan pertama dia akan berada dalam lindungan Allah. Bermula dari solat tersebut sampailah solat yang lain, terpelihara daripada tipu daya syaitan. Siapa yang mengamalkan juga, Allah akan anugerahkannya hati orang yang bersyukur. Kan ramai orang dia dapat nikmat, susah nak syukur. Nak suruh dia syukur, suruh dia banyak baca ayat kursi dengan khusyuk. Kemudian siapa yang amalkan ayat kursi dengan khusyuk, Allah akan ambil rohnya seperti mengambil roh orang-orang yang soleh, orang baik-baik. Ini rezeki kalau kita amalkan. Siapa yang amalkan juga, kalau hatinya keras, dia akan dilembutkan oleh Allah hatinya tersebut. Allah Ta'ala juga tidak akan menegah orang yang membaca dengan khusyuk daripada memasuk syurga Allah. Itu yang ke-11. Yang ke-12, dalam hadis Nabi pernah mengatakan, siapa membaca ayat kursi apabila berbaring di tempat tidurnya, pertama, Allah akan mewakilkan dua malaikat memeliharanya dan menjaganya selama tidurnya sampai subuh. Yang kedua, Allah akan buka rahmat kepadanya hinggalah waktu subuh, mengenakan cahaya kepada kehidupannya. Terselamat dia dari kecurian, kebakaran, kekaraman dan macam-macam. Dan Allah mengurniakan keselamatan kepadanya dan juga kepada jiran-jirannya.
Pendek kata, kalau tuan-tuan amalkan ayat kursi, fadilatnya terlalu banyak. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, apakah yang disebutkan itu semua hadis-hadis sahih? Baik, ada hadis yang sahih, ada hadis yang tidak sahih. Tetapi walaupun hadis itu tidak sahih, dia punya prinsipnya ataupun jisnya tidak terlanggar daripada hadis-hadis yang sahih. Yang Nabi mengatakan bahawa semulia-mulia ayat adalah ayat kursi, seagung-agung surah adalah surah Al-Baqarah. Artinya, kalau tuan mengamalkan, insya-Allah ada barakah. Saya ada pernah terjumpa satu kitab yang membicarakan tentang khasiat ayat kursi. Nah, ini mungkin tuan-tuan boleh ambil pelajaran sedikit. Yang mana khasiat ini ditulis oleh kebanyakan alim ulama ataupun orang-orang soleh yang sentiasa beramal dan telah mendapat manfaat daripada pembacaan ini. Apa yang saya nak terangkan ini bukan hadis, tetapi amalan personal daripada orang-orang soleh. Antaranya Syekhul Abul Abbas Al-Bunni, seorang ulama yang tersohor, dia mengatakan, sesiapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan kata-katanya, iaitu sebanyak 50 kali, maka kalau dia tiupkan pada air hujan, kemudian dia minum, insya-Allah cerdas pemikirannya, dimudahkan menerima ilmu pengetahuan. Ini sebab Arab air pahit kurang agaknya, jadi dia tunggu air hujan. Jadi tuan-tuan mineral water pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan baca ayat kursi 50 kali. Ni orang pencen boleh buatlah, orang kerja tak boleh ni. Banyak ni 50 kali. Banyak tuan-tuan. Mau amal ni cakap boleh, buat belum tentu. Satu kali boleh, 50 kali tunggu pencen lah. Panjang betul nak baca. Mengikut keterangan di dalam kitab Asrarul Mufidah, rahsia-rahsia yang berfaedah, mencatatkan sesiapa yang mengamalkan membaca ayat kursi 18 kali, insya-Allah dalam hatinya hidup jiwa tauhid, dibukakan dadanya dengan pelbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, dinaikkan darjat dan martabatnya, diberikannya pengaruh dan kehormatan daripada manusia, dan orang dan hidupnya terpelihara daripada sebarang bencana. Berapa kali? 18 kali. 18 kali saya fikir okeylah. Okeylah. Itu pun panjang lah tuan-tuan. Panjang jugalah. Kita nak shortcut lagi macam mana. Ada satu lagi kenyataan daripada Syekh Al-Bunni menyatakan, sesiapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya. Berapa hitungan huruf ayat kursi? 170. Ini lagi banyak lah. Ditunggu di hospital lah baru boleh baca. 170 kali mau baca ayat kursi. Tapi ini amal. Saya buka ruang pada tuan-tuan. Siapa nanti ada masa amalkan. Sambil tunggu MRT, sambil tunggu bas, boleh baca ni 170 kali. Apa rahsianya? InsyaAllah Allah akan berikan pertolongan setiap kali dia memiliki sesuatu hajat. Allah akan lapangkan pemikirannya, rezekinya dimurahkan, duka citanya dikurangkan kalau dia ditimpa musibah. Amalkan 170 kali, ya, 170 kali. Juga ada satu keterangan lagi daripada beliau, sesiapa yang takut terhadap seseorang, ni zaman dulu, zaman darurat, zaman perang, ya. Siapa yang takut kepada serangan musuh, ini tuan-tuan boleh try, mana tahu jadikan, yakinlah. Kata dia, siapa yang takut dengan serangan musuh, hendaklah dia membuat garisan, dia membuat satu lingkaran garisan dengan isyarat nafas sambil membaca ayat kursi. Ini zaman Jaka Sembung punya style dulu-dulu punya. Dia baca, wah. Kemudian kalau dia sudah buat itu pagar pakai nafas baca kursi, masuklah ke dalam lingkaran tersebut bersama dengan pengikut atau penyokong kita. InsyaAllah musuh tidak akan nampak pada kita, tidak mampu mengganggu kita, dengan syarat sambil membaca ayat kursi di dalam lingkaran tersebut sebanyak 50 kali atau 170 kali. Wah, banyaknya. Tak payah ada musuh lah kalau malas. Jangan ada musuh. Jangan ada musuh. Tapi kalau andai kata, ini zaman dulu, ya,
Zaman-zaman keris, zaman parang, memang begitu. Hal-hal masalah masyarakat semua selesai dengan pedang dulu. Jadi macam sekarang ada mahkamah, ada court. Dulu tak, mau selesai kita gaduh sajalah. Jadi kalau tak nak musuh tu kacau, tidak mau dia melihat, tidak boleh memudaratkan kita, itu memang amalan orang-orang zaman dulu. Wallahu alam lah. Tuan-tuan naik bas tak nak bayar, cuba try lah, mana tahu. Wallahu alam. Tapi mau baca 50 kali dah sampai. Dah sampai destinasi lah, cepat sangat. Ada satu keterangan saya baca daripada Syekhul Kabir Muhyiddin Ibn Arabi. Ini juga pendapat beliau, bukan hadis-hadis, tapi pengalaman orang-orang soleh. Mereka mengatakan bahawa siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 1000 kali sehari, 1000 kali sehari semalam, selama 40 hari berturut-turut. Niat hanya kerana Allah, demi Rasul, kerana niat itu hanya ikhlas semata-mata, maka akan dibukakan pandangan rohani orang itu. Pandangan rohani ni apa benda, tuan-tuan? Tuan-tuan boleh nampak batin, benda-benda yang kita tak nampak. Ini boleh jadi kita dibukakan rahsia. Kita manusia, Allah Ta'ala hijabkan pandangan kita daripada perkara-perkara tertentu. Kita tak nampak benda-benda yang di luar daripada beyond kita punya panca indera. Tapi kalau kita sudah sampai makam rohani kita tinggi, Allah buka hijab. Itu sebab wali Allah zaman dahulu, mereka kalau pergi Mekah tak payah ikut travel. Dia pergi umrah, dia pergi semayang aja. Kita pergi rumah orang ni, Tok Guru mana? Tak tahu mana pergi. Balikkan dia sampai, bawa air zam-zam. Tuan Guru pergi mana? Aku semayang di Mekah. Di Mekah sana? Iya, dia cuk saja. Allah buka hijab. Ini kan cerita biasa kita dengar. Hasan Al-Basri, pernah satu ketika, ini cerita dalam kitab. Hasan Al-Basri, ni orang Allah angkat nuraninya ya, rohaninya tinggi. Ada satu orang abid berjumpa dengan Hasan Al-Basri. Tuan, katanya, saya mau ke Mekah. Tuan doakanlah saya selamat perjalanan pergi balik, diampunkan dosa oleh Allah, diterima haji mabrur, mudah-mudahan. Kata Hasan Basri, la, jangan minta doa sama ana. Ana orang biasa saja, ana ustaz biasa saja. Ente mau pergi Mekah, nanti ente sebelum sampai Mekah, ente nampak ada satu masjid warna hijau. Ente masuk dalam masjid, nanti jumpa satu tuan guru. Itu ulama kabir, masyaikh kabir, Masya Allah, Habibullah. Ente jumpa sama dia, minta dia doa sama ente. Okeylah. Abid ini pun pergilah ke Mekah. Sampai di masjid tersebut, sebelum masuk kota Mekah, disemayang di masjid itu, dia nampak ada seorang syekh kabir pakai jubah. Semayang di depan, habis salat, anak murid kerumun, dia penuh macam ni, halaqah penuh. Jadi dia tengok dari jauh, barangkali ini yang syekh ini. Wah, hebat syekh ini. Tak apalah, nanti aku mau tunggu orang balik, baru aku mau jumpa dia. Ini sekarang ramai orang. Jadi sedang dia duduk, tengok tunggu line clear. Tiba-tiba ada satu orang lelaki lalu di sebelah dia, pakai jubah. Lalu di sebelah dia, terus duduk di hadapan Tok Guru ini tadi. Ketika dia masuk, abid ini lihat, Maha Guru itu bangun. Seolah-olah menghormati yang baru sampai. Kata abid, wah ini lagi otai lagi. Dia hormat lagi. Dia sampai Tok Guru bangun, aku mesti minta doa sama dia lah. Tapi kelang kabut orang salam apa, dia tak nampak. Jadi dia pun akhir jumpa dengan Tuan Guru yang Hasan Basri bilang suruh jumpa. Dia pun salam. Tuan Guru, saya datang dari Iraq, sebab Hasan Basri duduk di Iraq. Saya datang dari Baghdad. Anak murid kepada saya kenal Hasan Basri, dikirim salam sama Tuan Guru. Dia minta Tuan Guru tolong doa sama saya. Saya mau doa, mau pergi Mekah buat haji, tolong doa selamat pergi balik, doa selamat akhirat. Kata Tuan Guru ni, Masya Allah, kenapa ente minta doa sama anak? Minta doa sama Hasan Basri. Ustaz, saya sana cakap sini, sini cakap sana, apa macam sekarang. Kata Tuan Guru ni, kamu tahu tak tadi siapa datang? Oh, saya tak tahu, saya tak kenal. Itu Hasan Basri. Hasan Basri datang semayang sini katanya. Rupanya Hasan Basri boleh semayang mana-mana aja. Hasan Al-Basri. Daripada Iraq, tuan-tuan balik buka peta, tengok Iraq dekat mana, Saudi dekat mana. Berapa hari perjalanan baru sampai. Dia datang semayang aja. Orang yang diangkat rohani, Umar Al-Khattab, pernah dengar kisahnya kan sahih. Dia sedang berkhutbah.
Wahai muslimin sekalian, taatlah kepada Allah. Tiba diam. Semua orang pandang Umar Khattab pandang ke hadapan. Ditenungnya begitu. Kemudian didengar Sayyidina Umar mengatakan, jaga belakang, 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 belakang. Jemaah semua heran, ni apa pasal khatib ni? Belakang, belakang apa? Belakang apa? Rupanya ketika Umar Al-Khattab sedang berkhutbah, matanya ternampak, tenteranya sedang berperang di sempadan Syam. Lantas matanya nampak. Memang kebetulan ketika itu, tenteranya sedang berperang, ada musuh datang dari belakang. Lalu Umar sempat beritahu kepada jeneral, belakang, 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 belakang. Bukan suruh reverse, bukan. Dia beritahu belakang ada musuh, jaga-jaga belakang ada musuh. Selesai perang, tentera balik. Buat postmortem, Umar tanya, macam mana korang semua bagus? Okey bos, cuma ada satu kes kita kena ambush. Tapi kita orang dengar macam suara bos lah, belakang, belakang, belakang. Tengok bos tak ada. Nasib baik itu suara ada. Umar senyum sajalah. Memang dia betul. Ini kan cerita kita biasa dengar. Kenapa orang-orang ini dapat manfaat sebegini tuan-tuan? Rohaninya Allah angkat. Mungkin ramai di sini ada yang cita-cita mau jadi wali, bukan? Senang saja. Banyakkan membaca ayat kursi. Berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Baca 5 kali pun malas, mau baca 1000. 1000 kali 40 hari berturut-turut. Terus boleh jadi wali lah. Terus jadi wali. Banyak ustaz apa macam lah. Tak payah jadi wali lah. Wali hakim jugalah. Wali mujbir ya. Untuk adik perempuan mau kahwin boleh lah. Wali juga. Kalau tuan-tuan mau banyak lagi membaca tentang fadilat ayat kursi ini, banyak. Kitab Khawasul Quran. Ayat-ayat khusus dalam Quran. Ada diterangkan tentang amalan orang dahulu. Saya tidak sebut hadis. Tetapi yang menjadi amalan orang dahulu untuk memperkayakan rohani. Ada satu riwayat daripada Imam Ja'far bin Sadiq mengatakan, sesiapa yang membaca ayat kursi satu kali saja, maka Allah Ta'ala akan menghindarkan daripadanya 1000 kesukaran. Ini ramai nak amal, tak ada masalah. Sebab satu kali saja. Baca satu kali, hindar 1000 kesukaran. Hatta kesukaran yang terkecil sekali, sehinggalah kesukaran yang paling besar. Baca satu kali. Bayangkan kalau tuan-tuan baca lebih daripada satu kali. Ada lagi riwayat daripada seorang ulama. Ulama ni terkenal di India. Dia mengatakan bahawa salah seorang daripada guru mereka yang bernama Abi Lababah. Abi Lababah ni seorang ulama yang juga tersohor di India. Dia mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi sebanyak 7 kali selepas waktu solat, selepas solat fardu, maka hidupnya akan ada benteng pertahanan. Maknanya dia akan sukar digoda oleh syaitan, sukar disakiti oleh orang, sukar disantet oleh orang, sukar. Rajinkan membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Kemudian ada lagi satu pesanan daripada Abdurrahman bin Auf. Ini kita boleh rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Siapa yang membaca ayat Quran ketika nak tidur, maka apabila dia masuk ke dalam rumah, sebelum tidur dia baca ayat kursi pada 4 penjuru rumahnya, maka rumahnya itu tidak akan berjaya ditembusi langsung oleh syaitan. Tak berjaya langsung. Ini 4 penjuru. Tuan-tuan di sini rumah semua 4 segi. Okeylah, boleh baca 4 penjuru. 4 penjuru ya, masuk ambil 1, 2, 3, 4. Bacakan ayat kursi. InsyaAllah tidak akan dimasuki oleh mana-mana syaitan. Kemudian ada juga para ulama yang mengajarkan, siapa yang mengamalkan membaca 7 kali ayat kursi, baca 7 kali ayat kursi dan ditutup 3 qul setiap hari selepas solat Jumaat, insya-Allah dia akan mendapat hikmah dan dia mendapat kurniaan yang unsangkable, yang tidak disangka-sangka. Rezeki tak disangka-sangka, nikmat tak sangka-sangka. Amalkan 7 ayat kursi, tutup dengan 3 qul. Baca setiap kali selepas solat Jumaat. Kalau kereta tak blocking lah. Kalau kereta blocking, balik cepat sikit. Kalau yang okey, duduk, bacalah panjang-panjang. Nanti kan tak khusyuk lah. Pengumuman. Tak khusyuk. Baca dengan khusyuk. Kemudian, jika kita berpindah ke rumah yang baru, kata ulama, maka pada malam pertama menduduki rumah tersebut, eloklah membaca ayat kursi 100 kali.
InsyaAllah akan terhindar daripada gangguan zahir dan batin. Ada seorang kenalan saya, dia baru pindah rumah. Dia tanya sama saya, apa macam aku mau pindah rumah, aku nasihat engkau. Saya pun bagi tahu, kau masuk rumah, first night, baca ayat kursi 100 kali. Dia kata, wah banyak tu, 100 kali bila mau habis? Dia kata, kau kena amal lah, ini petua orang saleh. Dia kata, okey aku amal. Apa dia buat tuan-tuan? Dia panggil budak tahfiz 100 orang. Datang rumah, baca seorang satu. Serentak, 100 kali lah. Dia kata, jadi dapat baca 100 kali lah. Alhamdulillah, ini bijak punya orang lah. Jadi tuan-tuan pun itu macam lah. Mau amal apa macam. Mau rumah, mau pagar. Tadi ulama sebut 170. Oh, banyak ustaz. Panggil lah 170 orang. Datang. Cukup 170. Kau baca ayat kursi. Tak payah yasin. Kau baca ayat kursi. Aku bagi kau makan. Putu piring ke apa ke. 170 kan. Jadi tuan-tuan mau buat pun. Ini saya bagi petua shortcut lah ya. Takut nanti ada. Aduh panjang lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Okey kita subkan saja. Subkonkan saja. Panggil orang baca. Lagi malas pasang CD. Itu lagi malas tuan-tuan repeat CD 170 kali. So tuan-tuan boleh pergi saya tarik. Biarlah di subkon saja pada. Ini petua saya lah. Bukan petua kitab. Untuk orang yang malas-malas ya. Untuk orang yang malas-malas. Kemudian ada ulama menyatakan. Siapa yang membaca Al-Fatihah. Kemudian sambungnya dengan kursi. Kemudian membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan di kepala anak-anak. Nescaya boleh menjaga keselamatan anak itu. Mudah dia menerima nasihat. Dan dia tidak bercakap dusta lagi. Ini hanya untuk anak sendiri. Anak orang tak payah buat. Ya, anak sendiri. Sebab bukan selain daripada fadilat. Dia sebenarnya doa mak bapak parents. Dia lebih makbul. Tidak semua anak orang kita boleh baca macam tu. Tuan-tuan katalah. Jadi cikgu sekolah mana-mana, anak murid semua degil-degil. Tuan-tuan buat ni macam belum tentu jadi. Sebab budak anak orang kalau jahat, tak cukup dengan baca jampi, tak cukup. Kalau main jampi, main tiup-tiup air boleh tuan-tuan. Baik jangan tiup air, tiup tangki air teruslah. Kasih semua minum lah, lagi bagus. Kan jimat kos. Mana sekolah, ada tangki kita buka. Panggil ustaz 100 orang baca jampi. Wow, tiup. Pakai blower. Apa tu suruh minum. Baik buat macam tu daripada buat sebotol-sebotol. Penat lah sampai buat tangki terus. Sebab itu tiup-tiup air ini kalau budak-budak parents kena buat. Bukan sub pada ustaz. Ustaz punya anak pun kadang-kadang belum tentu lagi boleh tiup lagi. Jadi ini untuk anak sendiri. Anak sendiri. Kemudian ada ulama mengatakan setiap orang lelaki ataupun perempuan ataupun isteri-isteri yang sentiasa mengamalkan ayat kursi 7 kali sebelum nak keluar daripada rumah atau semasa perjalanan ke tempat kerja atau perjalanan ke mana-mana saja, insya-Allah akan terselamatlah perjalanannya daripada gangguan manusia, jin dan juga syaitan. Banyak lagi dimaklumkan oleh para ulama terselamat. Kalau baca 7 kali ini paling banyak ulama ajar. Kalau baca 7 kali ini terselamat dari sihir. Sihir boleh selamat insya-Allah. Macam ubat pengasih, santau angin. Macam sekarang kan kita duduk kawasan yang monsun ni. Sekarang monsun angin sedang tiup. Dia panggil ombak 7 beradik. Jadi ramai orang santet-santet angin ni masih ini banyak. Jadi itu yang ramai sakit pergi klinik, ramai orang macam-macam penyakit ada. Itu bukan santau lah, itu batuk, kering macam-macam. Tapi masih ini orang senang nak santet-santet. Jadi amalkan membaca ayat kursi 7 kali. Mungkin tak boleh buat 1 hari sekali buat 7, 1 hari 7 kali. Saya kira okey lah. Maknanya lepas subuh baca 1, waktu duha 1, lepas zuhur 1, lepas asar, sebelum asar 1, lepas asar 1, lepas maghrib 1, lepas syak dapat 7 kali. Membaca ayat kursi, dia akan selamat daripada kena sihir, dia akan selamat daripada penipuan. Ada juga ulama menyatakan siapa baca 7 kali, terselamat dia daripada kejahatan manusia seperti dirogol, disamun, kecurian ataupun pembuli jalan raya pun boleh lah. Itu road bullies kan, boleh juga tuan-tuan baca ayat kursi. Dan kalau tuan-tuan membaca 7 kali ayat kursi ini, boleh dijauhkan musibah di jalan raya. Misalnya jauh daripada kemalangan, tayar meletup, gasket bocor, apa semualah benda-benda begitu, boleh dihindarkan dengan fadilat dan barakat daripada ayatul kursi.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang saya terangkan ini bukanlah kita nak menjadikan kita ini sebagai manusia yang tidak berikhtiar, bukan. Tetapi percayalah, seperti yang saya telah sebutkan di awal-awal tadi, Nabi menyebut ayat kursi ini adalah ayat yang azam, ayat yang terbaik. Maka kalau dapat dijadikan amalan kita, paling kurang selepas solat fardu dan juga sebelum tidur, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada hidup kita, dunia dan juga akhirat. Saya berdoa apa yang kita sembang-sembangkan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Selamat beramal dengan bacaan ayat kursi. Kalau nak jauh daripada musibah, baca 7 wakaf. 7 wakaf, 7 kali tempat berhenti. InsyaAllah adalah kelebihan di sebalik membacanya. Sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan bertemu di lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah.